Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan jika kamu bersedekah dan menderma. Ayo sucikan jiwa dan harta dengan berinfak kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Asy-Syakirin, Bandar Mahkota Cerah sekarang. Okey, para penonton, jangan takut bersedekah. Ada orang kata sedekah ni apa akan habiskan kita punya harta dan sebagainya. Jangan takut sebab sedekah mengalirkan pahala yang tiada pengakhirannya. Jadi saya bersama Ustaz Wan Muhammad Jeffrey, pengurusi Jawatankuasa Penaja Kompleks Masjid Asy-Syakirin, Bandar Mahkota Cerah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, topik kita ni sedekah mengalirkan pahala yang tiada akhirnya. Betul, jadi betul. mungkin sebagai mukadimah lah, boleh tak Ustaz kongsikan apa amalan yang sentiasa mengalirkan pahala kita berterusan sampailah kita tamat riwayat kita di dunia. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita hidup di dunia ni, kita ada perancangan. Biasanya kita menyimpan, kita menabung, ada yang masuk saham, takaful dan sebagainya. Betul. Tujuannya untuk kita senang di hari tua. Ya. Bukan tak bagus, bagus. Tapi lebih bagus kalau kita anjakkan sikit kesenangan tu, kita fikirkan kesenangan selepas mati. Apabila kita meninggal, adakah saham-saham untuk selepas meninggal? Betul. Kita bersedia untuk hari tua, tapi selepas meninggal macam mana saham kita? Jadi kalau kita rujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iza mata insan in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatun jariyah, ilmu yang yantafi'u bih wa waladun solih yad'u lah. Apabila mati seorang anak Adam itu, seorang insan itu meninggal dunia, maka putuslah segala amalannya melainkan sedekah jariah. Ya. Ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi kalau kita perhatikan daripada 3 perkara yang Nabi sebut tadi, Nabi mulakan dengan sedekah jariah. Mesti ada sebab. Kenapa tak mula dengan anak dulu, sedangkan anak tu kan zuriat kita. Kenapa tak mulakan dengan ilmu dulu, sedangkan ilmu tu tak perlu modal, hanya sampaikan. Tapi kenapa Nabi mulakan dengan sedekah jariah? Kerana manusia ni dia ada satu sifat, dia sayang pada harta. Sifat manusia. Betul. Kita sayang Fitrah pada harta, fitrah kita dah. Sebab tu kalau kita simpan harta pun, kita nak hari tua kita senang. Kita nak senang hari tua kan, kerana kita nak harta yang boleh menjamin kehidupan kita hari tua. Sifat manusia dia sayang pada harta. Sebab tu Nabi mulakan dengan sedekah jariah, kerana sedekah ini membabitkan sesuatu yang kita sayang dan kita harap berpanjangan ada. Itu konsep dia. Jadi kerana itulah, jadi dalam kita memikirkan amalan yang berterusan pahala dia, jadi kita mulakan dengan sedekah. Dan kita juga kalau kita bersedekah, contohnya kita bersedekah, lebih-lebih lagi kalau kita bersedekah pada pembinaan masjid dan sebagainya. Terutamanya masjid ni rumah Allah. Dan mereka yang beribadah di situ mendapat pahala, dan kita yang memudahkan orang beribadah, masya-Allah, pahalanya pun kita dapat. Dua-dua dapat. Kita bersedekah dapat pahala, orang yang beribadah dapat buat pahala. Itu. Kita sedekah, orang dapat guna untuk buat ibadah. Kita dapat pahala, orang pun dapat pahala. Berdua kali ganda. Berganda-ganda pahala pada pembinaan masjid. Dan juga kita kena ingat, dalam sebuah hadis riwayat disebutkan bahawa 2 nikmat yang selalu padanya manusia lupa. Nikmatan marbun. Nabi sebut di situ nikmatan marbun, 2 nikmat yang dilupakan, diterjemah dilupakan, iaitu sihat dan masa lapang. Tapi kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab, marbun ni dia bukan lupa. Dia lebih pada konsep yang dirugikan. Dua nikmat yang selalu kita rugikan. Sia-siakan. Sia-siakan. Rugi ni biasa letak pada siapa? Siapa yang rugi? Kalau kita istilah rugi untung ni siapa? Tentu orang berniaga. Orang berdagang, tentu dia nak untung. Rugi untung ni berkisar pada orang berniaga. Jadi seolah-olah Nabi nak ceritakan kepada kita bahawa kamu hidup di dunia ni sebagai seorang pedagang, sebagai seorang peniaga. Jadi carilah keuntungan di dunia ini. Modalnya apa? Allah dah bagi modal. Sihatnya kita, masa lapangnya kita, bahkan harta yang Allah Ta'ala bagi dekat dunia ni pun modal untuk kita berniaga. Kerana itulah kita kena kejar. Kita cari peluang-peluang supaya kita tak jadi orang yang rugi. Yang rugi ni maknanya tak ada apalah. Sia-sia je lah. Kalau kita berniaga, kurang-kurang kita nak balik untung, balik modal. Balik modal. Ini rugi, tak ada gunalah kita berniaga. Jadi seolah-olah kalau kita duduk dunia ni, kita tak dapat untung daripada kehidupan dunia ni, sia-sialah hidup kita di dunia. Jadi itulah antara perkara-perkara
yang kalau kita pandang, kalau kita lihat dari segi konsep infak ni adalah itu perkara yang nak mencari keuntungan di akhirat. Keuntungan itu tidak putus. Sentiasa mengalir, yang mana amalan-amalan solat, puasa berhenti dengan kematian kita. Betul. Tetapi sedekah ini tidak akan berhenti sampai bila-bila. Itu yang kita nak cuba cari di dunia ini. Betul. Dan salah satu daripada usaha yang akan insya-Allah menjamin kita punya keberkatan di selepas kematian kita nanti adalah orang kata menyumbang dalam pembinaan kompleks Masjid Asyikrin lah, macam saya sebut tadi kan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang kompleks itu sendiri macam mana? Baik, saya datang untuk mempromosikan peluang untuk sahabat-sahabat di luar sana untuk berinfak, sama-sama bantu dalam pembinaan kompleks Masjid Asyikrin. Kita dalam perancangan pembinaan buat masa sekarang ni kita belum mula lagi pembinaan disebabkan kita terhad dengan kutipan. Yang mana kita tertakluk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majlis Agama Negeri. Yang mana perlu ada 70% kutipan, barulah boleh kita memulakan pecah tanah dan sebagainya. Jadi disebabkan jumlah keseluruhan kompleks itu mungkin mencecah lebih 27 juta. Sebab kalau ikutkan dulu 27 dengan harga sekarang kita tak tahu penambahan dan sebagainya. Jadi kita ada perubahan kepada pembinaan berbentuk fasa. Fasa pertama kita akan bina masjid terlebih dahululah. Yang mana pembinaan masjid ni mungkin mencecah dalam 10 juta begitulah. Dan buat masa sekarang kutipan yang kita ada sekitar 5 juta lebih, 5.3 juta. Jadi itulah kalau nak bina pun belum dapat kelulusan. Jadi kita sangat-sangat berharap pengifak-pengifak di luar sana sama-sama mengifak. Dan juga kita berharap jadikan infak ini bukan hanya one shot. Sekali saja. Infak yang berterusan dan dia bukan tidak minta besar tapi berterusan. Kita harap kita juga mohon supaya pengifak sana jadikan ia sebagai infak bulanan contohnya sebegitu. Dia lebih memudahkan sebab kita menyediakan berbagai-bagai saluran sebagaimana yang tertera di kaca TV. Kita ada akaun bank, Maybank, dan kita ada Rashbi, kita ada CIMB, dan semua cara-cara infak kita permudahkan. QR code pun kita ada, JomPay pun kita ada. Jadi nak menjadikan sistem infak itu mudah dan boleh dilaksanakan bila-bila masa. Itu kaedah yang kita buat. Jadi mudah-mudahan dengan infak sebegini, dengan kedudukan kami boleh dikatakan agak strategik lah. Tapak kami seluas 5.3 ekar dan di atas kawasan yang tinggi. Tidak mengganggu lalu lintas. Itu memang strategik. Tempatnya strategik dan buat masa sekarang ni di tapak tersebut baru ada surau Jumaat dan kalau hari perayaan dan sebagainya, masya-Allah limpahan tu tak boleh cerita. Ia kena besar, kena ada yang sempurna lah. Dan mudah-mudahan dengan infak daripada tuan-tuan yang di luar sana, pendengar-penonton semua merealisasikanlah matlamat 20 tahun menunggu. 20 tahun kami menunggu sebuah masjid bagi memberikan kemudahan beribadah kepada penduduk Bandar Mahkota Ceras. Itu dia. Insya-Allah. Para penonton jangan lupa menyumbang. Kita ambil kesempatan hari ini walaupun hari Selasa, kita terus bersedekah untuk mengalihkan pahala kita yang berterusan insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Jeffrey, Pengerusi Jawatankuasa Penaja Kompleks Masjid Asyikrin BMC ataupun Bandar Mahkota Ceras. Kita doakan tercapai impian pembinaan kompleks yang kita dambakan tu insya-Allah. Baik. Para penonton, kita berehat sekejap, kembali selepas ini. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan jika kamu bersedekah dan menderma. Ayo sucikan jiwa dan harta dengan berinfak kepada dana pembinaan kompleks Masjid Asyikrin Bandar Mahkota Ceras sekarang.